Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran para peserta di dalam program webinar The New Me in 2021 Stop My Suicidal Mind. Pihak penganjur memohon kerjasama daripada semua hadirin untuk meletakkan mikrofon telefon dalam pembicaraan senyap sepanjang program ini berlangsung. Namun, para hadirin boleh hidupkan untuk bertanyakan soalan. Setelah pertanyaan diajukan, diminta untuk meletakkan semula pada pengatur syaraan senyap. Hadirin juga boleh menaip soalan di ruangan chat atau komen dan soalan tersebut akan dibacakan oleh moderator kita untuk diajukan kepada panel. Kerjasama daripada semua hadirin amat dihargai. Terima kasih. Untuk pengetahuan para peserta, link kehadiran akan diberikan 30 minit sebelum program berakhir. Terima kasih kepada peserta yang sudi hadir dalam program webinar The New Me in 2021 Stop My Suicidal Mind. Kehadiran pada hari ini sangat kami hargai. Program akan bermula tepat 2.15 petang. Yang berbahagia, Dr. Pauki, Pengarah Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yang Berusaha, Cik Nur Hawa binti Cik Ismail, Pengarah Program The New Me in 2021 Stop My Suicidal Mind, Yang dihormati Dr. Rozanizam Zakaria, Assistant Professor of Psychiatry, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya, hadirin yang dikasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama bagi meraihkan program webinar The New Me in 2021 Stop My Suicidal Mind. Untuk makluman para hadirin, program ini merupakan program yang dianjurkan oleh Pusat Kaunseling. Program ini merupakan salah satu usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu bunuh diri dan memelihara kesejahteraan mental. Hadirin sekalian, bagi memberkati program kita pada hari ini, majlis menjemput Saudara Ahmad Fahmi bin Ahmad Hishamuddin bagi mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bagi para hadirin yang beragama Islam, marilah kita sama-sama menadahkan tangan bagi mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi sebagai mahasiswa-mahasiswi serta khalifah di muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah,
Kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Fahmi bin Ahmad Hishamuddin atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Kandung Sulu Budiman. Hadirin diminta untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Untuk pengetahuan para peserta, tujuan forum ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu bunuh diri dan memelihara kesejahteraan mental dalam kalangan masyarakat. Sebelum kita meneruskan program pada petang ini, kita akan melakukan sesi fotografi secara atas talian terlebih dahulu. Mohon ahli jawatan kuasa program membuka kamera. Satu, dua, tiga.
Terima kasih kepada ahli jawatankuasa atas sesi fotografi sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan tayangan montaj. Seorang remaja berusia 13 tahun dipercayai bertindak menggantung diri dalam bilik air rumahnya. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang moderator kita. Beliau merupakan alumni UPSI. Beliau mendapat Master Bimbingan Kaunseling di Universiti Sains Malaysia, USM. Beliau kemudian menyambung ijazah kedoktoran dalam kaunseling specialized dalam Clinical Mental Health Counseling dari Old Dominion University, Virginia, United States. Kini beliau merupakan pengarah pusat kaunseling UPSI. Beliau juga merupakan pensyarah kanan di Jabatan Psikologi Kaunseling. Beliau aktif sebagai ahli eksekutif Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa, Perkama International. Beliau antara individu yang pakar dalam bidang kesihatan mental, crisis intervention and trauma. Beliau juga memberi latihan dalam psychological first aid dan mental health first aid. Seorang kaunselor profesional berdaftar di Malaysia serta di United States. Dan saat yang kita tunggu-tunggu sekarang, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Pauki sebagai moderator kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara program Saudari Nur Amira Aisyah Muhammad Adnan dan juga Saudara Muhammad Syarul Izzah. Untuk meneruskan program kita pada petang ni, saya suka memperingatkan para peserta dan penonton di FB Live Pusat Kaunseling untuk terus bersama dengan kami sehingga akhir slot nanti. So tajuk hari ini sangat-sangat menarik, iaitu satu tajuk yang sangat penting untuk kita semua untuk memahami dan mendalami, iaitu The New Me in 2021, Stop My Suicidal Mind. Saya rasa amat bersyukur kerana dapat menjemput seorang pakar psikiatris iaitu Dr. Roza Nizam bin Zakaria untuk bersama kita pada petang ni. Apa khabar, Doktor? Doktor sihat? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Dr. Pau, apa khabar? Baik. So, Doktor hari ni kerja dari office ke kerja dari rumah, Doktor? Kerja dari office. Oh, kerja dari office. So, bagaimana? Maknanya kampus di Kuantan lah kan, Doktor? Pagi biasanya saya ada clinical duty di ward dan di klinik. Dan petang urusan mengajar lah. So, hari ni kita spesifik khususkan untuk UPSI lah petang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab Doktor sudi untuk meluangkan masa bersama dengan warga UPSI. Terutamanya kalau tengok dekat FB Live, ramai juga yang sudah menonton bersama dengan kita dan jumlah bilangan peserta yang bersama dengan petang yang register dengan kami pun mencecah 800 lebih, Doktor. So, peminat ramai, Doktor ni. Peminat Dr. Pau tu. Ya, sebab tajuk ni sangat penting. So saya rasa ramai belajar dan juga penonton di luar sana mereka ini mengetahui dengan lebih mendalam lah. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, biar saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ni. Nama yang diberi Dr. Roza Nizam bin Zakaria. Beliau merupakan assistant professor di
Universiti UIA, kampus Kuantan. So, saya akan cerita sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau dilahirkan di Negeri Sembilan, mempunyai 4 orang adik-beradik. Beliau merupakan anak bongsu dalam keluarga. Dr. Rozaniza menerima pendidikan sekolah rendah di SK Palong 2, sekolah menengah di MRSM Jasim, Melaka. So kemudian beliau menyampung ke peringkat universiti di University of Adelaide, Australia dalam Bachelor of Surgery, Bachelor of Medicine. Dan kemudian melanjutkan lagi pengajian beliau dalam Master in Medicine Psychiatry di University Sains Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai bakar psikiatri di Pusat Perubatan UIA Kuantan dan kemudian menjadi pensyarah di Kuliah of Medicine UIA Kampus Kuantan sehingga kini. So beliau juga sangat aktif dalam persatuan, iaitu beliau merupakan naib presiden iMedic, Timbalan Pengerusi Kelab Kesihatan Mental Pahang dan penasihat Persatuan Ibu Bapa Anak Istimewa Pahang. So tidak kurang juga sumbangan beliau dalam penulisan buku, research grant, penulisan artikel jurnal dan surat khabar, membendang di berbagai persidangan baik dalam dan luar negara. Bukan itu sahaja, Dr. Rozanizan juga sangat aktif sebagai mental health advocate di YouTube channel, Facebook dan sebagainya. Kalau klik type in nama Dr, memang akan appear banyak dekat Googling, dekat YouTube, memang nama Dr. Saya kenali Dr pun melalui Facebook sebenarnya. Sangat-sangat famous. Dan juga beliau pernah dijemput sebagai panel jemputan di Australia, TV Al-Hizra, Sinar FM, Tam Radio Pahang, Radio Kelantan. So tidak asing jugalah, memang beliau sangat famous. Dan kepakaran dan kehebatan beliau amat dikagumi sebenarnya. Sebab itulah saya rasa sangat bangga dapat menjemput Doktor pada petang ni. Dan saya harap para peserta di FB Live Pusat Kaunseling dapat memanfaatkan slot ini pada petang ni. Okey, Doktor. So kita tahu kan sekarang kita ada yang negeri dalam PKP, ada juga PKPP. So masing-masing most of the time berada kat rumah kan. So kita tahu kes-kes related dengan kesihatan mental itu antara isu-isu yang agak-agak membimbangkan, betul tak Doktor? Betul. Betul kan? So kalau tengok kat sini, berdasarkan data yang dikongsikan oleh World Health Organization 2020, hampir 800,000 orang meninggal disebabkan bunuh diri pada setiap tahun. Dan statistik ini menunjukkan setiap 40 saat ada seorang yang meninggal disebabkan bunuh diri. So itu merupakan satu fenomena yang amat membimbangkan kerana bunuh diri merupakan punca kedua kepada kematian individu berumur 15 tahun hingga 21-9. Tapi kalau tengok, Doktor, kita tengok balik yang Malaysia punya data yang dilaporkan berkaitan dengan kes bunuh diri ini semakin naik mendadak, iaitu melonjak 20% berbanding dengan tahun 2019. So pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka melapor kes-kes tersebut terutamanya cubaan bunuh diri pun ada, iaitu sebanyak 465 kes. So kita nampak isu-isu ni agak ketara berlaku. So mungkin kita untuk mulakan topik pada hari ini, boleh tak Doktor bagi sedikit penjelasan tentang apa itu sebenarnya bunuh diri dan kenapa topik ini perlu kita bincangkan pada hari ini supaya para penonton dekat FB Live kita faham kenapa kita perlu tahu. Sebab bukan kepada mangsa itu sendiri, tapi semua orang, saya percaya itu sangat penting. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Dr. Paul. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Sangat jelas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya Dr. Fauzi selaku pengarah Pusat Kaunseling UPSR atas jemputan. I feel humbled dengan introduction yang Dr. Paul bagi, dan dia pun sebenarnya beliau sendiri as a person very knowledgeable and layak untuk bercakap tentang topik ni. Tapi alang-alang dah jemput saya ni, kita ambil masa untuk sama-sama berkongsi, berbincang tentang topik ini juga. Saya pun secara peribadi nak upload, nak mengucapkan tahniah
kerana mengangkat topik isu tentang bunuh diri secara spesifik. Dan sepanjang isu pandemik COVID-19 ni, saya pun dah lost count dah berapa banyak universiti yang memanggil saya untuk berbincang tentang isu kesihatan mental. Kebanyakannya revolve around isu tentang stres, macam mana nak kendalikan stres. Dan tapi berbeza dengan perbincangan kita petang ni, UPSR mengangkat satu topik yang very spesifik, iaitu tentang isu bunuh diri. Dan walaupun topik ini mungkin pada setengah orang, dan mungkin kita boleh anggap sebagai topik yang agak tabu, dan mungkin orang kalau orang biasa sebut, dia kata seram nak cerita tentang isu suicide ni. Dan in fact kalau ada kawan, orang kenalan sebut tentang suicide pun kadang-kadang kita jadi alarm, kita jadi macam tak tahu nak react macam mana, tak tahu nak buat macam mana. Dan sebab sebahagian daripada kita mungkin tidak cukup terdedah dengan isu ini. Dan tapi nak tak nak kita kena bercakap tentang topik ini, kita kena bercakap tentang isu ini. Dan sebahagian daripada statistik yang Dr. Pau dah highlight kepada kita tadi memberi indikasi kepada kita yang dia bukan isu-isu picisan, dia bukan isu-isu pinggiran, tapi isu yang sebenarnya kritikal untuk kita bincangkan dalam konteks apa yang berlaku hari ini. Dan sudah tentu kalau kita memilih untuk berbincang tentang topik ini dalam platform sebegini, kita akan berbincangnya dalam konteks yang lebih objektif supaya at the end of the day kita bukan bercakap tentang isu-isu kontroversi, tapi yang penting sekali kita nak bercakap tentang solusi. Kita nak bercakap tentang apa penyelesaian di sebalik isu suicide. So kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini dan kita nak kaitkan dengan suicide, dan kita akan perasan bahawa isu ini hanya something yang kita mungkin mula bercerita ataupun bercakap kebelakangan ini. Kalau kita tengok 5-10 tahun dulu, tak ramai orang bercakap tentang suicide. In fact, saya boleh akui, even though saya sebahagian daripada proses pembelajaran saya sempat belajar di Australia, masa saya buat medical degree, even saya dalam saya punya proses pembelajaran tu pun tidak banyak disentuh tentang isu suicide. In fact, pengalaman saya sendiri bila saya di tahun 4 pengajian, and one of my professors killed himself. It was an unfortunate event, tapi he killed himself in one of the university facilities. But no one talk about it. We knew about it, it was in the news, tapi no one talk about it openly. Tak ada orang bercakap tentang what can we do about it, what we need to do about it, and kami yang affected from the news and so on, apa yang perlu, how it impact us from student perspective, orang tak bercakap tentangnya. Sebab it was a very sensitive issue, especially kalau dia relate dengan individu yang kita kenali. And so hari ini kita nak bercakap tentangnya, like it or not, this is the topic that kita pilih hari ini, kita nak bercakap. Harapnya at the end of kita punya talk hari ini, kita boleh kupas isu ini dengan mendalam supaya semua yang join, saya tengok dekat Facebook ada 451 yang join ni, dapat manfaat daripadanya. Cuma bila kita sebut tentang suicide, saya nak give a few reminders kalau boleh Dr. Pau, iaitu kadang-kadang ada setengah-setengah orang bila dia mendengar cerita tentang suicide, dia boleh jadi triggered. Okay, so saya tak tahu siapa yang ada dalam audience, what's your background and what's your current situation, what your mental health state like now. Tapi sekiranya daripada perbincangan kita ni, dia trigger perasaan tidak tenteram, rasa tenang, uneasy, uncomfortable, please do seek help. Okay, so kita hari ini tujuan kita adalah untuk bercerita tentang topik suicide dalam konteks umum. Tapi kalau on individual level anda rasa terkesan, so do get help on your personal level. And so saya nak mulakan dengan bagi sedikit gambaran overview apa itu suicide supaya kita faham. And suicide ini bukan something yang sesimpel kalau kita define dia sebagai bunuh diri. Kalau kita lihat, sebenarnya suicide tu memberi konotasi ataupun memberi maksud yang pelbagai. Dan kita boleh tengok daripada berbagai dimensi. Dimensi yang pertama adalah perbezaan antara suicide dengan non-suicidal self-harming behavior. Alright, so suicide per definition adalah bila kita buat sesuatu untuk bunuh diri kita. Tapi banyak yang berlaku hari ini adalah apa yang kita kategorikan sebagai non-suicidal and self-injurious behavior, iaitu perbuatan mencederkan diri tapi bukan niat untuk mati. Tapi atas sebab-sebab yang berbeza. Nanti kita akan cerita tentang sebab-sebab yang berbeza. So, ini pun termasuk dalam konteks perbincangan hari ini yang kita kena faham.
Kedua, ada juga dimensi suicide yang difahami dengan dua bentuk. Pertama, apa yang kita panggil sebagai active suicidal act dengan passive suicidal. So active suicidal is when seseorang itu memang ada specific plan, specific attempt, percubaan untuk membunuh diri. Tapi ada juga suicide yang datang dalam bentuk passive. So passive ni boleh datang dalam bentuk contohnya constant chronic feeling of hopelessness, worthlessness, dan sampai dia rasa life is not worth living dan rasa mati lebih baik, tapi dia tak buat apa-apa untuk mati. Cuma perasaan dia tu datang dalam bentuk sedemikian. So ada juga suicide yang dibincangkan dalam konteks planned suicide versus impulsive suicide. So planned suicide ni adalah bila mana tindakan bunuh diri tu berlaku dalam proses yang terancang. So seseorang tu dia dah ada plan, dia dah execute plan dia buat, dia rancang bila, di mana, cara, bagaimana, dia kaji tentang cara dan sebagainya. Dia buat tindakan-tindakan untuk elak daripada tindakan dia tu diketahui ramai. Tapi ada juga suicide yang berlaku impulsively. Something happen, triggered, overwhelmed emotionally, terus buat something yang berbahaya. So kita panggil sebagai impulsive suicide. Yang seterusnya, satu lagi dimension untuk kita memahami suicide, ada juga suicide yang berlaku dibincangkan dalam konteks conscious suicide dan unconscious suicide. So conscious suicide ni when dia sedar dengan tindakan dia, tapi dia memilih untuk proceed with the act. Tapi unconscious suicide adalah bila mana orang melakukan tindakan mencederakan diri di luar kawalan dan kesedaran. Contohnya somebody yang psikotik, kan? Dia berhalusinasi, berdelusi, hilang pertimbangan, ataupun somebody yang ada under influence of substance. So dalam keadaan mabuk, khayal dan sebagainya pun boleh termasuk dalam kategori suicide. Dan interestingly, ada juga orang membincangkan suicide dalam bentuk a culturally accepted phenomenon. Dan contohnya kalau kita tengok sejarah, ada certain culture, suicide itu sebahagian daripada sejarah bangsa tersebut. Dan contohnya ada peristiwa-peristiwa di mana bila suami mati, so isterinya bunuh diri sebagai sebahagian daripada culturally norm at that particular situation. Harakiri contohnya dalam budaya Jepun contohnya juga dibincangkan dalam konteks suicide. So suicide tu secara kesimpulannya luas. So hari ini kita akan bincang sedikit banyak tentang semua dan insya-Allah kita cuba bincang tentang solusi. Itu sebagai permulaan Dr. Fah untuk kita memahami topik. Okey, terima kasih Dr. sebab penjelasan yang sangat-sangat jelas. Sebab bila kita pilih tentang suicide ni, actually saya pun fikir banyak kali sebab topik ni agak tabu and then orang macam takut untuk membincangkan. Tapi realitinya, kes-kes yang sebegitu ada di sekeliling kita. So, terima kasihlah sebab tadi Dr. highlight sekiranya dalam perbincangan kita pada petang ni, ada macam dengan tidak sengaja trigger certain thought ke ataupun feelings, saya mohon jugalah untuk yang peserta-peserta hubungi ataupun dapatkan bantuan lah. Okey, Doktor tadi ada jelaskan tentang suicide dengan non-suicidal behavior. So tadi aspek itu termasuk juga macam aktif dengan passive punya type, conscious dengan unconscious. Di mana sangat menarik. Mungkin sometimes ada certain orang, dia sudah lama benda tu berlaku. Dia sedar benda itu. Dan dia macam seolah-olah embedded dalam diri dia. So kita akan bincang lebih lanjut. Saya percaya peserta dekat FB Live continue untuk stay bersama dengan kami. Kita akan terus explore dengan lebih mendalam. Tadi Dr. mention sempat sedikit tentang type tersebut. Apa kita explore lebih mendalam berkaitan dengan, kalau tengok isu-isu berkaitan dengan bunuh diri ni, selalu orang kaitkan dengan isu-isu related dengan kesihatan mental sebab dia macam sebahagian daripada simptom kesihatan mental tersebut. Dan saya benar ada baca dekat Facebook Doktor related, Doktor tulis tentang macam faktor-faktor yang menyumbang ke arah gangguan kesihatan mental seperti faktor genetik, stres, temperament dan berhubungan interpersonal tu. Mungkin Doktor boleh tak kongsi dengan lebih lanjut sama ada faktor-faktor tersebut dia menyumbang ke arah pembentukan kecelaruan mental sehingga individu tersebut dia memilih ataupun disebabkan isu yang dia hadapi, dia menggunakan cara bunuh diri tersebut ataupun cederakan diri untuk salah satu cara untuk bantu coping yang negatif tu. So Doktor boleh tak bincangkan lebih lanjut tentang bahagian faktor-faktor tersebut? Alright, terima kasih Dr. Fah. Betul. Sebahagian daripada isu ini adalah tentang
bahagian daripada perkara yang kita perlu bincangkan bila bercakap tentang suicide adalah memahami kenapa ia terjadi pada first place. So kita ni manusia, bila sesuatu berlaku kepada manusia, kawan kita ke, classmate kita ke, lecturer ke, students ke, the first question yang kita selalu tanyakan adalah why, kenapa. Dan member masuk hospital, kenapa? Member accident, kenapa? Dan kita mengharapkan satu jawapan. Dan contohnya, member masuk hospital, accident. Accident sebab apa? Jatuh motor. Jatuh motor sebab apa? Sebab kereta langgar contohnya. We demand explanation untuk kita memahami situasi yang berlaku. Cumanya ada keadaan-keadaan tertentu, kita boleh beri jawapan yang spesifik. Dan contoh member kita masuk hospital, patah kaki. Patah kaki bagaimana? Kita boleh point specifically, ni peha ni patah. Ataupun tangan ni patah. Kita boleh specifically pinpoint. Tapi what's interesting about psychological issues, isu yang berkait dengan emosi, fikiran, perasaan, adalah kebanyakannya berlaku bukan kerana satu faktor yang tertentu. So kalau ada orang bagi tahu, kawan aku ni sakit lah, sakit macam mana? Dia depressed. Dan orang tanya kenapa dia depressed? So biasanya sukar untuk seseorang itu highlight satu sebab-sebab yang tertentu. Kerana apa? Kerana kebanyakan kes isu-isu yang berkait dengan psikologi termasuk bunuh diri berlaku disebabkan faktor yang pelbagai. Kita panggil multifaktorial. So bila kita sebut faktor yang pelbagai, maksudnya kita tak boleh nak pinpoint satu punca utama, tapi ada pelbagai punca yang berbeza. Dan setiap punca tu berinteraksi antara satu sama lain. Dan setiap punca tu pula ada punca-punca yang berbeza contribute kepada punca tersebut. Nak kata kompleksnya isu kesihatan mental ni. Sebab tu kita boleh tengok, kadang-kadang orang tanya, ada member kita fail exam. Dia masuk first year, first semester fail. And then the last thing kita dengar, dia masuk ward psychiatry, katanya depressed, suicidal. Kemudian timbul persoalan dalam diri kita, dalam kos tu ada 100 orang, 10 orang fail. Kenapa dia ni sampai masuk ward? Lagi 9 ni relax, cool, balik pergi MACD, jalan pergi holiday dekat Pangkor. Lepas tu yang ni pergi balik kampung, lepak-lepak, next semester register semula. Tapi kenapa dia ni sampai masuk ward? Jawapannya adalah kerana setiap orang menghadapi situasi dalam konteks yang berbeza. Setiap orang ada pengalaman yang berbeza, ada keluarga yang berbeza, ada personality yang berbeza, ada sejarah yang berbeza, ada cara mengendalikan stres yang berbeza, ada sokongan yang berbeza. So, disebabkan itu, bila sesuatu berlaku, seseorang tu dia react kepada situasi itu dalam konteks yang berbeza. So, macam tu juga bila kita memahami suicidal, depression, anxiety, dia berlaku kerana punca yang pelbagai. Cuma saya boleh simpulkan, punca ni kita boleh bahagikan kepada 3 punca yang utama. Pertama kita panggil punca biologi, kedua punca psikologi, yang ketiga punca sosial. So punca biologi contohnya adalah pertama sejarah keluarga, contohnya genetik. Dan bila seseorang tu ada ahli keluarga, contoh mak, nenek, makcik dia pernah mengalami masalah berkait dengan mental, maka sebahagian daripada anak-anak dia mewarisi genetik yang mungkin bertanggungjawab terhadap pembentukan masalah psikiatri yang kita sebut tadi. Contoh kalau individual level macam kita biasa tak pernah ada sejarah keluarga dan risiko untuk dapat penyakit skizofrenia 1% in a lifetime. Tapi kalau ada ahli keluarga yang ada skizofrenia, risiko tu naik jadi 10%. Dan dia lebih tinggi kalau first degree, second degree, sibling, twin, itu genetic factor, biology. Termasuk juga dalam biologi adalah kalau seseorang tu ada pernah mempunyai sejarah penyakit, terutama kalau penyakit tu ada direct effect terhadap otak dia. Dan contoh seorang yang pernah ada kecederaan kepala ataupun ada penyakit-penyakit saraf yang relate dengan brain punya issues, so dia boleh berisiko. Yang kedua, faktor psikologi. So dalam faktor psikologi ni termasuk pertama personality dia. Dan yang kedua adalah dia punya cara cope, cara dia mengendalikan stres, mengendalikan tekanan dalam hidup. Ini contoh faktor psikologi. IQ dia contohnya, dan itu pun mempengaruhi. Yang ketiga faktor sosial. So, faktor sosial ni termasuk cara dia membesar, parenting style ibu bapa dia, dan trauma, abuse, neglect yang mungkin berlaku sewaktu dia membesar. So ini semua menyumbang kepada risiko. So semua ni berinteraksi menyebabkan bila seseorang didatangi dengan ujian hidup,
yang menyebabkan dia tertekan, akhirnya dia end up dapat jadi mengalami masalah mental. Termasuk juga dengan suicide. So, kalau kita tengok suicide, dia pun berlaku atas faktor yang pelbagai. Contoh, kalau seseorang tu ada ahli keluarga yang mati akibat suicide, that is also one of the known risk factor. Risiko untuk dapat suicide lebih tinggi berbanding orang yang tidak pernah ada. Dia tengok 7 keturunan dia, tak ada siapa-siapa yang pernah ada masalah mental berbanding dengan orang yang ada masalah mental. So, penting untuk kita faham ni supaya the first step untuk kita memahami kenapa ia berlaku, kita dapat laksanakan. So, itu untuk soalan yang pertama, Dr. Faham. Okay, so Dr. mentions berkaitan dengan faktor-faktor tersebut, dia kategori kepada 3 jenis tu. Saya sebenarnya tertarik juga dengan yang Dr. mention tentang faktor biological. Kita tahu faktor biological sesuatu yang kita tak boleh nak ubah sebab dia adalah genetic factors. Tapi Dr. ada mention tentang bab di mana secara keluarga ni, kita tahu dia salah satu faktor. Tapi saya nampak ada juga patients bila dia family member memang ada history tersebut, dia macam create satu anxiety juga, kerisauan diri dia ada. Doktor ada tak pernah jumpa kes-kes yang sebegitu di mana dia terlalu risau tentang di mana disebabkan history family dia ada, tapi diri dia risau sangat, takut dia pun terkena juga. Okey, so betul. Dan dia adalah kerisauan yang kita panggil berdasar. Maksudnya dia, it's logical to feel that way, especially bila kita tahu from scientific point of view that can happen. Cumanya another thing yang kita also need to know adalah faktor tu dia juga bergantung kepada aspek lain. So internal factor contribute to one aspect, tapi another factor yang contribute adalah external factor. So external factor ni adalah contoh macam saya sebut tadi adalah cara kita mengendalikan tekanan, cara kita tahap sokongan sosial yang kita ada. So it's difficult untuk kita quantify berapa persen yang contributed by genetic, berapa persen yang contributed by personality. Tapi yang kita tahu dia semua play a factor. Tapi yang penting adalah kebanyakan faktor-faktor ni adalah modifiable. Modifiable ni maksudnya there's something we can do about it. And contoh ada orang dia ada personality yang terdedah untuk dapat risiko, untuk dapat kemurungan dan sebagainya. Personality dia jenis macam mana? Contohnya jenis mudah risau, perfectionist, mudah tertekan, mudah sensitif dan sebagainya. So from psychological point of view, this is not something yang rigid. Okay, so personality ni there's a degree of flexibility. Maksudnya ada keadaan mana kita boleh ubah kita punya pendekatan. Contoh ada setengah-setengah pelajar contohnya masuk universiti, dia membesar dengan keadaan yang sangat introvert, tak berani cakap dengan orang, tak ada kawan, tapi that's something yang rigid. And kalau kita ambil initiative untuk take step by step untuk improve the situation, there are possibilities yang kita mungkin boleh, walaupun tak jadi extrovert 100%, tapi to some extent kita dah start, mungkin ada 2-3 kawan yang supportive, kita boleh berinteraksi dengan lecturer dengan baik, dengan senior, junior dan sebagainya. So kita kena tengok semua aspek. Dan faktor keluarga kita tu kita tak boleh nak ubah dah, it's a non-modifiable. Takkan kita nak pilih keluarga lain. So that is who we are as a person. But there are other factors yang kita boleh faham. Kalau nak mudah Dr. Pau untuk student faham, macam orang yang ada kencing manis. Ada mak ayah ada kencing manis, so anak berisiko. Tapi kalau anak, aku tahu mak dan ayah aku ada kencing manis, so aku tak nak jadi macam tu, so therefore aku jaga makan, exercise regularly, dan elakkan fast food dan sebagainya. So there is possibility that they end up not get diabetes like their parents did. So itu benda yang kita kena faham. Okay, saya nampak itu contoh sangat-sangat clear lah. So macam seperti yang Dr. mention tadi, 10% mungkin contribute daripada background biological tu, tapi 90% tu masih di tangan kita, di mana kita mampu untuk mengawal, cuba untuk belajar coping strategi yang baru untuk membantu kita supaya kita boleh cope dengan emosi, cope dengan negative thinking kita, supaya kita mampu untuk menghadapi keadaan yang boleh mengebuatkan kita rasa stres. So dari situlah kita boleh membantu diri kita. Okay, so kita akan move toward kepada question yang seterusnya. Total sebenarnya banyak feedback ataupun soalan-soalan daripada FB Live. So kalau I select in between tu soalan-soalan tu boleh tak?
masalah. Saya pun tinjau-tinjau juga soalan yang menarik sebenarnya, yang saya tak ada masalah Dr. Pau. If you think boleh fit dalam discussion kita, silakan. Yang penting audience dapat manfaat. It's not just about us, it's about them. Okey, boleh. Okey, so mungkin kita teruskan satu soalan lagi and then saya akan bacakan soalan-soalan daripada audience yang sangat menarik. Kebanyakan share tentang their experience ataupun apa perspektif mereka terhadap isu ini. Okey, tadi Dr. sudah kongsi tentang faktor-faktor di mana yang boleh mencetuskan ke arah isu-isu kesihatan mental sehingga mempunyai niat ataupun pemikiran untuk membunuh diri ni. Okey, so daripada gejala-gejala yang kita Dr. kongsikan tadi, kita tahu bagaimana, tapi mungkin ada orang tanya, saya ni sebenarnya saya hanya mood down je. Saya hanya rasa macam bimbang, tapi macam mana benda tu dia boleh menyebabkan saya at the end out. Ada idea untuk mencederakan diri ataupun ada idea macam memikirkan untuk end out my own life. So ramai yang ada soalan-soalan yang sebegitu, macam mana benda tu dia akan mencetus at the end saya end out ke arah itu? Okay, right. So bila kita sebut tentang suicide dan berkaitan dengan isu kesihatan mental, dia ada dua perhubungan. Okay, perhubungan yang pertama adalah suicide itself tu adalah sebahagian daripada gejala penyakit mental tu. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah depression. So bila seseorang mengalami depression, so suicide tu sendiri adalah sebahagian daripada gejala depression itu sendiri. Dan terutama bila dia start ada cognitive symptoms of depression. So cognitive symptoms of depression ni contohnya yang datang fikiran, rasa diri tak berguna, rasa diri menyusahkan, diri rasa ni worthless, useless. So kita panggil apa? Dia punya unjuran daripada pemikiran tersebut akan membentuk apa yang kita panggil sebagai suicidal ideation. Dan suicidal ideation ni biasanya dia punya underlying thought behind it dua yang paling common. Pertama adalah hopelessness. Okay, hopelessness maksudnya dia rasa tidak ada jalan keluar. So hopelessness and helplessness. Nombor satu. Dia rasa tak ada jalan keluar. So dia dah cuba semua benda, dia rasa kalau bahasa mudah, dia seolah-olah macam dah sampai ke dinding. Dia dah rapat ke dinding dah. Dia dah tak nampak way out. And so kalau orang kampung saya dia panggil, there's no light at the end of the tunnel. Kononnya lah. Maksudnya dia dah tak nampak lagi dah jalan keluar daripada situasi tersebut. Alright? Itu satu. Yang kedua, apa yang kita panggil sebagai burdensomeness. And maksudnya dia dah start rasa bahawa dia menjadi beban kepada orang lain. Dan itu yang kadang-kadang ada orang dia sebut, kenapa kau ni nak fikir mati, kau tak fikir ke ada anak, isteri dan sebagainya, diorang ni perlukan kau. Tapi bila seseorang tu dah sampai ke fasa suicidal, sometimes faktor-faktor ini tidak lagi menjadi faktor pelindung. Okay? In fact, dia rasa people yang dia akan tinggalkan akan lebih baik sekiranya dia tak ada. And so, bila dua benda ni berlaku, then suicidal ideation tu akan terbentuk. So, itu yang pertama, iaitu suicidal ideation tu adalah sebahagian daripada penyakit yang dia ada. Ataupun yang kedua adalah suicidal ideation tu adalah komplikasi kepada masalah yang dia alami, masalah mental yang dia alami. Contohnya dia ada anxiety. So dia dapat panic attack for example, and selalu datang pada baju dan jadi serabut, risau, tak boleh nak jumpa orang dan sebagainya. So anxiety disorder do not normally, maksudnya anxiety disorder itself tu tidak melibatkan suicidal ideation. Tapi bila seseorang itu dihantui oleh beban anxiety disorder ni, menyebabkan dia rasa tired of it, rasa penat dan dia rasa nak end everything dengan suicide. Dan itu sebab tu penting kita memahami bahawa suicide ni dia ada punca dia. Dan so bila kita, contohnya kalau dia jadi depression, dia jadi suicidal sebab dia mengalami depression, so therefore rawatan untuk suicide dia tu sebenarnya adalah merawat depression yang dia alami. Itu penting kena faham. Yang kedua, ada juga sebahagian daripada suicide, yang ini bukan suicide tapi kita panggil self-harming. So self-harming behavior berlaku kerana karakteristik dan
personality seseorang itu. So ada satu pattern of personality yang berpenyakit yang kita panggil sebagai borderline personality disorder. Kalau bahasa Melayu dipanggil gangguan personality ambang. Tapi bahasa kita sebut borderline personality disorder, dan orang muda sekarang ni pun banyak pernah dengar tentang borderline personality disorder. So antara ciri ataupun karakteristik personality ni adalah dia mudah bersifat impulsif, dan sebahagian daripada impulsivity dia itu datang dalam bentuk keinginan untuk mencederakan diri. So kita kena faham apa behind di sebalik perasaan bunuh diri itu, supaya kita tahu kat mana kita nak tackle dan kat mana kita nak bantu. Okay, saya nampak isu-isu mental health tu itu apa merupakan salah satu yang kita nampak lah akan push ke arah. Saya setuju dengan Dr. sebut, dia macam tak boleh nampak there is a light at the end of the tunnel itu. So selalunya itu yang menyebabkan dia out. Itu je cara yang dia nampak pada ketiga itu untuk bantu dia release the emotions. Okay, saya nampak ada yang peserta dekat FB Live macam Syam Christine, dia sebut this is a good platform to discuss about suicidal mind. Of course, nowadays students mostly can't handle their emotion because of all faktor. Maknanya faktor-faktor yang Dr. sebut tadi lah. Okay, so kita kembali kepada soalan yang ditanya ni. Ada seorang peserta ni, Muhammad Shazmi ya. Dia bagi tahu senario dia macam ni, agak panjang ni. Hi, I have been diagnosed with MDD with psychosis 3 years ago. And after that, switched to bipolar type 2. Day by day, month by month, and year by year. Always change various type of medicines. So lately, almost 1 year, I have been having the same thing for a while now. Often when I wake up, I will be awake but not be able to move and get out of this dream. And they are generally not scary at all and very vivid. Often when I finally get out of the dream, I will think about it all day. And it's often situated around real people, just it's very strange circumstances I dream the scenario that I was in 3 years ago. That made me depressed and my mood so much. So back to stop my suicidal mind, when I depressed, I often think of overdose my meds. 7 times before but fail. So help me to overcome the nightmare. So ini kiranya seperti yang doktor sebut tadi lah, isu-isu related mental health issue lah kat situ. So kalau berdasarkan yang soalan perkongsian daripada peserta ni, doktor ada apa-apa feedback yang mungkin nak memberikan kepada peserta ni? Okay, alright. Pertamanya terima kasih kerana berkongsi sebahagian daripada pengalaman anda. So of course it is not easy. Kita dengar 2-3 mungkin 2-3 lines of the problem that you had, that you sum up dalam you punya comment. But you as a person yang mengalaminya for some time, and given that you share pasal past suicide attempt dan sebagainya. So first of all, saya rasa this is not the best platform untuk solve your problem, because apa yang anda ceritakan tu pada saya something yang very personal dalam konteks keadaan anda yang pernah didiagnose. So the best way adalah untuk sit down again and dengan your treating doctors untuk go through the experience that you have, the struggle that you have, so that we can do something about it. So what you experience, apa yang anda alami itu something yang very real. Kita acknowledge that struggle. And tapi solusi dia sebenarnya berbalik kepada proses rawatan itu sendiri. And so rawatan dalam bentuk sama ada ubat, rawatan dalam bentuk psikologi, sokongan sosial. So all of this need to be in place. And so there's no single solution, there's no quick solution. And yang perlu adalah untuk anda bertahan dengan proses recovery itu. And sebahagiannya memerlukan masa, memerlukan anda terus mendapatkan rawatan dan berusaha untuk improve the situation from day to day. So take every day as a new day untuk kita improve the situation. For the rest of us, and apa yang saudara Syamil tadi kalau tak silap kongsikan tu adalah the real example of how it is not easy. And maksudnya
people cannot just snap out of the depression, cannot snap out of the suicidal ideation. So kalau kita ada kawan, dia kata aku rasa tak nak mati lah, dan kita just simply bagi tahu kau ni tak fikir pasal orang lain pun ada masalah juga, kita relax lah, cool lah. It's not as easy as that. And so everyone ada their own story. Tapi yang penting untuk kita adalah untuk kita memahami. Because the struggle is real. Bila kita cuba memahami, kita help out from psychological point of view, social point of view, itu pun sebenarnya boleh membantu individu macam Syamil tadi. Thank you. Ya betul, Doktor. Sebab saya rasa halangan yang paling besar untuk mereka yang betul-betul dalam situasi itu, sometimes mereka tak dapat orang untuk betul-betul memahami kenapa mereka dalam situasi tersebut. So saya percaya dengan adanya slot sebegini, kita bincang secara terbuka macam mana terbentuknya suicide ataupun suicide ideation, sebab bukan individu tersebut macam sengaja nak attention seeker mereka melakukan benda itu. Dia mesti ada sebab di sebaliknya. Tapi sekiranya setiap orang mengambil peranan ni untuk cuba memahami, kalau orang di sekeliling kita, mereka ada menunjukkan tanda-tanda ataupun gejala ni, saya percaya kita mampu untuk membantu. Seperti yang Dr. mention tadi, maknanya kita bukan satu pendekatan. Dia dari berbagai aspek di mana kita perlu. So kita ada peranan kita, orang lain pun ada peranan mereka untuk membantu supaya mereka bangkit semula. Okey, so kita patah balik kepada soalan yang seterusnya. So tadi kita sudah bincangkan macam mana terbentuknya, iaitu daripada beberapa faktor-faktor tersebut, simptom-simptom, gejala yang ditunjukkan, terutamanya Dr. mention tentang helplessness, ataupun dia rasa diri dia adalah bebanan kepada orang lain, itu akan push dia toward the urge kat situ. Okey, so soalan yang seterusnya saya nak tanya doktor, apakah psikologi di sebalik suicidal mind ini yang perlu para pelajar ataupun generasi muda mereka kena tahu supaya sebagai satu langkah berjaga-jagalah untuk demi kesejahteraan mental mereka. Dipersilakan doktor. Okay, alright. Sebahagiannya kita dah discuss dari tadi, iaitu tentang apa di sebaliknya, apa punca dia, apa penyebabnya. Cuma satu benda yang saya nak kita semua faham, dan terutama kita tengok banyak dalam discussion dekat FB Live sekarang ni, dan ada 500 audience yang tengah follow kita, and a lot of them share dia punya experience. And then saya juga tertarik terbaca terlintas saya nampak ada satu dua yang beri komen bahawa dia pun pernah melalui situasi yang sama, dan tapi sekarang dah okay, dah improve, recover dan sebagainya. So ini satu benda yang saya cuba nak kita semua faham, iaitu isu psikologi ni adalah sesuatu yang dinamik. Dinamik ni bermaksud bila kita dalam satu keadaan, dia tidak bermaksud kita akan kekal dalam keadaan itu sampai bila-bila. There is something that we can do about. Okay? Bila kita dapat contohnya hidup dalam keadaan diuji dengan depression. Dan sebahagian daripada depression tu kita ada suicidal ideation for example. So one thing yang kita kena faham adalah depression ni comes and goes. Dan maksudnya dia bersifat penyakit yang boleh datang dan boleh pergi. So dia bukan macam kita panggil stage 4 cancer yang kita tak ada rawatan, yang there's no end of it, kita just palliative menunggu masa saja, tak. So most of mental illness now adalah penyakit yang datang dalam kategori dan kita boleh bantu dan kita boleh rawat. Cuma yang kita perlu faham adalah there's no quick and fix solution. Ini benda yang penting. Dan sebab contohnya kalau kita ada isu bipolar disorder ataupun depression for example, so kebanyakan case dan apa yang kita alami itu sebenarnya is the tip of the iceberg of underlying problem yang lebih kompleks, lebih besar. Sebab tu kalau kita tengok secara statistik, 50% of mental health problem among adults started before the age of 14. Dan sebab tu saya as a psychiatrist, my special interest is child and adolescent. Dan saya selalu bagi highlight adalah isu tentang parenting, isu tentang childhood mental health. Dan kerana a lot of problem di kalangan student kita sebenarnya dah start way before they come to university. And dia dah bermula di rumah, bermula waktu membesar. And tapi along the way tu, and kita bertemu dengan jawapan. Rupanya this is depression contohnya.
oh rupanya this is borderline personality disorder, oh rupanya this is anxiety disorder. So the next step dalam proses tu adalah untuk kita kenal masalah kita and learn to live with it dan belajar untuk mengatasinya. So all this while, problem kita tu yang control over kita punya life. Now that we know this is the problem, the next step is kita learn untuk overturn the situation. Kita pula manage the situation, manage the problem. Ada orang, Dr. Pang, yang contoh dia ada borderline personality disorder, they live with suicidal ideation tu on daily basis. Maksudnya, rasa nak mati itu sebahagian daripada karakter dia. And tapi bila dia belajar untuk learn to manage dia punya impulsivity, urge, stress, dia belajar mengendalikan fikiran itu, sometimes they can still lead a normal life. And I have patients yang living with depression, anxiety, bipolar, complete study, complete master, bekerja, berkahwin. This is something yang kita boleh buat. And so kita kena instill hope, especially among patients ataupun those yang struggle dengan mental health problem. Because there is hope. And cumanya, jangan kita letakkan due date for the problem to disappear. Because once kita letak due date, then dia akan create unnecessary pressure dan menyebabkan kita rasa tak achieve. Okay, so understand dia daripada recovery perspective. So recovery perspective ni macam orang yang ada stroke, and dia lemah satu badan. So dalam proses tu dia kena retrain semula dia punya muscle, retrain balik dia punya pergerakan slowly, and maybe day 1 tak boleh duduk, day 5, day 10 baru boleh duduk, kemudian baru boleh pegang, kena pakai tongkat, and then later on boleh buang tongkat. So it's a recovery. And sama juga dengan those yang suffering with mental illness, yang ada suicidal mind, yang ada suicidal behavior. So just understand what are we dealing with and learn to live it, and supaya kita boleh sama-sama bantu diri kita. InsyaAllah there's always a solution for everything. Cuma dia dan macam-macam kita nak jumpa solution tu saja. Okey, terima kasih sebab Dr. seolah-olah bagi satu suntikan semangat yang begitu penting sekali, terutamanya untuk mereka di luar sana yang mungkin sedang dalam proses struggling ataupun mereka didiagnose ataupun sedang mengalami isu related dengan emosi. So sangat penting bila kita sebut tentang mental health ni, dia bukan satu benda yang statik. Dia adalah satu benda yang fluid. Seperti Dr. kata, dia boleh come and go. So maknanya benda tu kita boleh manage dengan cari jalan di mana yang sesuai untuk bantu kita overcome benda itu. So kalau bukan overcome sepenuhnya, mungkin dia bantu kita manage dengan lebih baik supaya untuk mengurangkan simptom. Betul tak Doktor? So itu part, saya tertarik dengan Doktor mention tadi tentang recovery perspective. Saya nampak selalunya kalau dari aspek klien ni, bila dia dalam situasi yang memang dia terganggu emosi, terganggu pemikiran, dia tak nampak bahawa proses recovery ni secara berperingkat. Mereka selalu akan minta macam contoh kan, saya nampak macam bila mereka dirujuk pergi psychiatry, dia memang ada proses fasa dia untuk recovery proses dari ambil ubat sampai dia boleh reduce doses tersebut. Tapi ada klien dia selalu macam bila makan dia rasa okey sikit, dia terus tanya, saya macam sudah okey dah, boleh tak I berhenti segala-galanya? So mungkin kat sini Doktor boleh tak bagi apa-apa advice sikit ataupun information sikit terutamanya untuk penonton FB Live Pusat Kaunseling ni supaya mereka dapat maklumat yang lebih solid untuk membantu mereka sendiri. Okay, alright. Betul. It's a common situation di mana kalau dalam perubatan kita panggil poor compliance, iaitu bila setengah pesakit dia gagal untuk mengikuti aturan perawatan yang diberikan kepada mereka. Dan antara benda yang mencabar bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental ni adalah proses penyembuhan tu kebanyakannya mengambil masa. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh, bila seseorang mengalami depression dan dia sampai tahap di mana doktor kata dia perlu ambil ubat. Jadi bila dia ambil ubat, dan setengahnya akan kata berapa lama saya perlu ambil ubat. Kalau kita tengok dari sudut perspektif saintifik, dan kalau ikut guideline and ada depression perlu ambil
sekurang-kurangnya 6 ke 9 bulan dalam tempoh dia sihat. Contohnya dia depressed dan lepas sebulan ambil rawatan baru dia sembuh. So dia kena continue ambil ubat for the next 6 to 9 months after dia start stabil. So itu maksudnya. Sebab ubat ni dia ada dua peranan. Pertama, untuk achieve remission, untuk sembuhkan fasa yang dia depressed tadi supaya dia kembali normal. Yang kedua, untuk elak penyakit ini datang semula. Dan sebab kalau kita tengok secara statistiknya, kalau somebody yang sihat tapi dia stop ubat prematurely, dia stop ubat sebelum waktunya, there is as high as 80% chances untuk dia akan dapat semula another episode of depression within 1 year period. And so sebab tu kadang-kadang kita kena sebut dengan jelas kepada pesakit bahawa this is the situation and you have to bear. Dan sebab kalau kita rawat, kita nak rawat betul-betul, bagi sihat betul-betul. Kita tak nak rawat halfway dan kita tak nak just nampak appear sihat di permukaan saja. Kita nak kalau boleh sihat betul-betul sampai to the core, sampai betul-betul ke dalam kita nak sihat. Jadi nasihat saya yang pertama, faham penyakit anda tu macam mana. Kedua, faham rawatan anda ni macam mana. And so this involves sama ada kita berbincang dengan doktor, dan kalau kita tak dapat cukup information daripada doktor, dan kita dapat maklumat daripada tempat-tempat yang sahih. Cuma satu nasihat saya, kadang-kadang setengah-setengah pesakit, dia suka berbincang sesama sendiri. Dan iaitu macam duduk dalam grup, dan kita kat Malaysia ni ada anxiety Malaysia, ada depression, survival Malaysia dan sebagainya. Saya tak faham. Sometimes it's good that you know that other people also experience similar problem that you did, like you had. Tapi sometimes ada orang dia cenderung untuk minta nasihat tentang masalah kesihatan dia kepada orang lain. Dan orang tu dia tak ada background, dia hanya ada pengalaman berdasarkan dia punya personal pengalaman. Dan kita tak boleh nak sama pengalaman semua orang dengan pengalaman kita. Sebab orang ni lain diagnosis dia, orang ni lain dia punya bentuk rawatan, orang ni lain risk factors dia. So kalau orang tu kata, oh saya makan ubat 6 bulan je, lepas tu saya stop dah tak ambil, saya sihat je. That does not mean that the same thing will happen to you. And sometimes mungkin orang tu dia bukan depression, dia ada just adjustment disorder saja, stress saja. Tapi kita ada bipolar depression, so different wavelength altogether. And so kena berhati-hati. Saya appreciate that there are a lot of discussion as well going on, Dr. Pau, dalam kita punya Facebook. And tapi saya nak just be cautious kita semua supaya kita berbincang isu ini secara objektif. Saya appreciate ada orang yang berkongsi pengalaman, tak ada masalah, keep it going, and all of you playing a role dalam meningkatkan kesedaran mental health. And tapi be careful, dan kadang-kadang nasihat yang kita beri itu mungkin tidak sesuai dengan orang yang mendengar. Dikhawatiri, dan nasihat kita tu memburukkan keadaan. Kita mungkin lepas kita habis program ni, kita tak kenal dah dia. Dan tapi dia yang akan menghadapi situasi itu. So cuba untuk bertindak berdasarkan guideline yang betul lah. Okey. So terima kasih Dr. atas penerangan yang sangat terperinci lah berkaitan dengan recovery proses ni. So saya harap untuk yang berkongsi dekat FB Live ni harap bersabar sebab mungkin ada yang perkongsian tu amat personal. Thank you so much for the sharing. Tapi ada juga berkongsi yang related dengan kawan. So kita akan kejap lagi akan go through kalau masa tu mengizinkan kita. Okay, so tadi Dr. sudah jelaskan tentang psikologi di sebalik suicidal mind ini, dan Dr. highlight tentang instill hope tu selalu akan bantu kita keep moving, keep finding the solution untuk bantu kita bounce back. Okay, so apa sebenarnya kalaulah sebab ada soalan-soalan daripada peserta juga, macam contoh, sekiranya mereka ada ataupun sudah develop idea ataupun pemikiran nak cederakan diri ataupun percubaan itu. So apa yang perlu mereka lakukan supaya boleh menghentikan pemikiran ataupun tingkah laku supaya tidak teruskan memuntrakkan diri dia. So dipersilakan Doktor. Alright, terima kasih. Saya tengok orang yang follow kita punya discussion ni, ada satu lagi group yang tengah sangat anxious sekarang ni Dr. Pau. Dia tu tanya dekat mana link pendaftaran. Dia takut tak dapat kerja. Don't worry, tadi dah bagi tahu the link will be given half an hour before the program ends. So jangan risau, focus on the discussion.
Okay. Bagus, Doktor. Yes, itu selalunya yang peserta dia risau terlepas. Don't worry, kami akan buka sampai you register. Don't worry about that. Don't forget, saya pun seorang lecturer. So saya pun tahu student punya kerisauan. Alright. Persoalan Dr. Paul tadi sangat penting, iaitu kalau kita datang suicidal ideation, apa kita nak buat? Alright. Pertama, kita kena faham sekiranya suicidal ideation kita tu is actually part of mental illness, dia punya treatment dia sebenarnya adalah dengan kita merawat mental illness yang kita ada. So itu very fundamental. So saya nak nasihatkan adalah banyak individu dia experience mental health problem, tapi hanya 2/5 daripada orang yang ada masalah mental end up dapatkan proper treatment. 3 daripada 5 yang also ada similar problem, dia end up sama ada merana sendirian ataupun dia ambil jalan-jalan yang tidak tepat dalam merawat dia punya masalah mental. Jadi it's important that you seek proper help. Bila orang seek proper help pula, tadi kita ada isu tentang tak sabar kan, maknanya kenapa tak sembuh-sembuh. Dan ada juga satu lagi golongan yang mana bila dia encounter help, dia find treatment yang dia dapat tu tidak membantu. Dan contohnya ubat yang dia dapat tak membantu ke, ataupun dia jumpa terapis, dia rasa tak selesa dengan terapis ke. So saya selalu bagi nasihat adalah there is no single way of getting help. Okay? Bukan maksudnya itu sahaja satu jalan yang ada. And sometimes even saya pun terbuka. Kalau orang datang seek treatment dengan saya, dan dia rasa tak okay, dia rasa tak selesa, dia to seek out other options untuk treatment. Yang penting kita sendiri dan diri kita sendiri, apa yang kita buat untuk dapatkan bantuan. Cumanya another perspektif yang saya nak juga jawab bila bercakap tentang persoalan ini adalah tentang persoalan there and then. Pada waktu itu, kalau tiba-tiba datang suicidal ideation, so apa yang kita nak buat? Tadi saya ada sebut, dan salah satu pattern suicidal behavior yang berlaku akibat impulsivity. And so impulsivity ni maksudnya dia jadi melulu. Okay? And kalau saya nak buat just small exercise, saya boleh Dr. Paul kita buat small exercise. Boleh. And audience yang dekat rumah tu, you all boleh sama-sama follow saya. Kita ambil kita punya tangan. Okay? Kita letak ibu jari kita dekat tengah. Alright? Dan kalau siapa yang buat dekat rumah tu, kalau mak ayah nampak pelik tu, bagi tahu, ni Dr. Nizam yang suruh. Nanti mak ayah ingat pelik kenapa duduk depan komputer buat ritual pelik ni. Okay? Kemudian kita tutup ibu jari kita dengan 4 jari ni. Okay? Kita tutup ibu jari ni dengan 4 jari. Now, this is a replication of kita punya brain. Alright? So, brain kita bentuk dia macam ni. So, dia ada brain stem, otak tunjang kita yang connected dengan kita punya spinal cord. Dan ibu jari kita ni represent kita punya otak dalam kita ataupun kita panggil limbic lobe. So this is where kita punya emotions are originated from. Kan? So kita punya emosi sedih, marah semua tu originated daripada a small part dalam brain kita panggil limbic lobe. So yang luar ni is kita punya outer part of the brain. Alright? So antara part yang important dalam brain kita adalah apa yang kita panggil sebagai frontal lobe kita. So frontal lobe ni adalah bahagian otak di depan yang mana berfungsi kontrol kita punya tingkah laku. Now, let's play a small game. Semua orang ikut ke tak follow ni? 570 orang semua kena pegang tangan ni. Alright. So try untuk make a fight between thumb kita dengan 4 jari. Maksudnya apa? Ibu jari ni dia nak keluar. Tapi 4 jari ni tak kasih. Okay? Kita tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak Dr. Paul. Kita kena be fair. Okay, so cuba buat 3, 2, 1. Ibu jari nak keluar, 4 jari ni tak kasih. So ibu jari ni nak keluar, 4 jari ni tak kasih. So kita rasa apa? Dr. Paul rasa apa? Sakit. Rasa sakit, betul. Sakit dekat ibu jari. Exactly, kita akan rasa sakit. So what do we do bila kita rasa sakit? Kita let go. Betul? Lepas. Yes. Alright. So remember, ibu jari, emosi, yang luar ni, control. Bila kita beremosi, dia melawan. So kita punya fikiran, perasaan kita bergelojak. Okay? So in most situation, kita punya outer brain boleh control. Contohnya kita marah. Apalah lecturer ni buat macam ni, so kita beremosi.
Tapi outer part of the brain akan bagi tahu apa? Tak baik cakap macam tu. Dan kita kena hormat lecturer, nanti ilmu tak berkat, dan nanti berdosa contohnya. Tapi ada situation yang kita jadi terlalu beremosi. Sampai kan the outer part of the brain dah tak boleh control. And so that is when kita flip. Dan bila kita flip, bermaksud yang akan in charge apa? Yang akan in charge kita punya emosi. So that is when bila kita terlalu beremosi, kita lost kita punya control. Sebab tu bila kita tenang, kita tak akan terfikir nak cederakan diri, nak terjun bangunan, nak kelar tangan. Tapi bila kita terlalu beremosi, kita punya rational loss menyebabkan akhirnya kita terikut dengan kita punya gejolak emosi yang ada dalam jiwa kita. Sebab tu bila kita faham apa yang berlaku dalam otak kita bila kita beremosi, it is important to learn about what can we do untuk control thumb kita ni. Metaphorically speaking lah, bukan thumbnya ni, tapi untuk control kita punya emotion. So saya ada kongsi banyak dalam saya punya YouTube, saya banyak teknik ABC, teknik NASA, teknik stop, dan antara teknik-teknik yang kita boleh belajar. Dan antara yang simple kalau kita boleh discuss, boleh share dekat sini, contohnya the power of deep breathing. And walaupun bagi saya deep breathing ni macam something yang very underrated. Orang rasa macam, alah deep breathing. Tapi kalau sebenarnya kita betul-betul laksanakan, kita buat deep breathing and mindfulness, relaxation, sebenarnya they help a lot. So apa tujuan dia? Dia bring back, okay? So bila kita just agitated, and kita punya adrenaline akan fuel. So that adrenaline akan tolong bakar emosi. And tapi bila kita buat deep breathing, adrenaline kita akan reduce, then dia akan bring back kita punya control in place. So dia akan control save kita punya emotion. So antara yang mudah kita boleh buat adalah contohnya stop technique. So stop technique ni stop. Jadi kita beremosi. Contohnya somebody scolded us. Maksud tu kita marah sangat, kita rasa down sangat, kita rasa nak bunuh diri contohnya. So the first step is stop. Stop means don't continue to be in that situation. And to take a break and go somewhere else. So stop, see, take a step back, take a deep breath, and tarik nafas, hembus nafas, and observe. Dan observe kita punya environment, just nikmati apa yang ada di sekeliling kita, just untuk reduce down the intensity of kita punya agitation tu, baru kita proceed. And another simple one yang saya juga selalu ajar, even small kids saya ajar, apa yang kita panggil sebagai ABCDE. So apa ABCDE? A is awareness. Aware of kita punya perasaan. Aku tengah marah ni, aku tengah sedih ni. Just acknowledge kita punya feeling. Right? So itu the first step. Jangan denial, jangan abaikan, jangan pendam. Just acknowledge. Aku sekarang sedang marah. Aku sekarang sedang sedih. Aku sekarang sedang serabut. Kita just acknowledge. B is breathe. And so breathe, macam yang kita sebut tadi, kita bernafas untuk tenang. C, count. And count ni maksudnya kita take some time. And maksudnya jangan bertindak lagi. And you nak count 1 to 10, you nak count 1 to 20, you nak berzikir, doesn't matter. Yang penting buy some time untuk bagi the emotion tu reduce and your thought come back in place. D is distract. And so distract means alihkan kita punya perhatian from that particular problem to something else. And you nak buat journaling, you nak melukis, you nak dengar music, you nak dengar bunyi burung, you nak pergi meneroka alam. Kalau allowed, tak PKP, do whatever it takes untuk distract yourself. Dan E, express. And so, luahkan, kongsikan, and jangan pendam. So, kalau small steps ni kita ambil rutin, make it regular, then insyaAllah it will be one of the ways yang akan bantu. Cuma, syarat dia adalah jangan buat sekali tak jadi kita give up. So most clients sometimes they tend to kata dah buat dah deep breathing, tak jadi pun. And so jangan putus asa. Dia macam mungkin experience kan. Dia macam an art dan skill at the same time. You cannot teach somebody untuk buat gymnastics. You cerita dalam bilik, balik you expect dia terus jadi a very a good gymnast. It's not gonna be that way. And so kita kena practice
embrace dia sampai dia jadi part of kita punya routine. Betul. I'm glad that Dr. share beberapa tips yang sangat-sangat membantu. Yang saya suka Dr. guna simbolik brand tersebut di mana macam mana kita emosi itu terhasil. So antara teknik yang Dr. share tadi, stop dengan ABCDE tu. Saya rasa sangat membantu. Saya setuju sebab ramai yang kalau kita ajar teknik, breathing teknik pun, dia apply satu kali, lepas tu dia rasa bosan macam tak berkesan je. So dia nampak macam sekali itu sudah berkesan. Kita ambil ubat pun sampai sesama, beberapa hari ambil berapa kali baru recover kan. So kena sabar dengan setiap teknik tu. So bila kita sudah jadi satu kebiasaan untuk praktis, dia akan embedded dalam diri, automatik kita akan lebih mahir untuk membantu diri kita. Okey, so saya nampak ada daripada persoalan daripada Dr. Nofaiza. Dia tanya, bagaimana jika perasaan itu, kalau mereka, sebab bukan semua orang kita menunjukkan emosi kan, ada orang dia bentangkan emosi. So adakah tanda-tanda lain yang boleh kita ketahui tentang emosi seseorang tu? Doktor. Okey, alright, betul. Terutama kalau dalam konteks contohnya satu, orang tu memang jenis tak berkongsi, ataupun yang kedua, orang tu dalam situasi yang tidak equip untuk express dia punya emotion. Contohnya kanak-kanak, remaja contohnya. So it can happen. So another way adalah dengan kita melihat perubahan pada tingkah laku. And so this can also be a manifestation of psychological problem. Contohnya pattern tidur, pattern makan, pattern pergaulan, energi, motor. Dan motor ni maksudnya dia jadi slow, dia nampak macam tak berapa cekap. Dan ataupun dia boleh nampak dalam bentuk tingkah laku. Dan tak nak keluar, tak nak campur. Selalunya kalau kita dalam satu office, bila makan, semua orang follow, dia pun follow. Tapi kebelakangan ni dia dah start macam ada alasan tak nak duduk, kata tak makan, duduk, prefer duduk dalam bilik. And so sometimes benda-benda subtle macam ni can be a sign. But dia punya rule dia adalah jangan assume. Okay? And you need to ask. Sebab tu sometimes sometimes it can start with a simple, apa khabar, how are you, and how have you been feeling. And so kita kena jadikan benda ni sebenarnya rutin, especially kalau dalam keluarga dan dalam orang yang rapat dengan kita. Because sometimes kalau kita tak pernah tanya khabar, tiba-tiba out of nowhere kita pun kenapa, dan orang rasa tak selesa, tak comfortable nak bercerita dengan kita. Dan tapi kalau kita memang selalu ambil tahu tentang orang tu punya perasaan, ambil tahu orang tu punya emosi, dan bila dia memang betul-betul ada problem, they will feel delighted untuk share, berkongsi dengan kita. Kita pun as a person, bukan semua orang kita nak share kita punya problem, ada certain individu sahaja. Sama juga dengan orang yang the same person. Okay, so maknanya kalau kita perasan macam there is some things yang perubahan berlaku, walaupun orang tu tak memberi tahu berdasarkan observation tu, maybe kita ambil inisiatif untuk lebih macam tanya, sebab sometimes benda tu bila tanya, kita akan tahu lebih. Itu pun salah satu langkah di mana dengan tanya itu, ask, dia mungkin boleh selamatkan nyawa juga, betul tak doktor? So itu antara yang saya nampak kat situ. Okay, so kita patah balik kepada soalan yang seterusnya, yang itu terutamanya bila kita sebut tentang simptom-simptom kecenderungan ke arah bunuh diri ini, selalunya statistik menunjukkan bahawa kematian kaum lelaki akibat membunuh diri ini adalah 3 hingga 4 kali ganda berbanding dengan kaum perempuan, walaupun cubaan membunuh diri lebih tinggi dalam kalangan perempuan. So bagaimana faktor jantina itu sendiri memberi pengaruh terhadap cubaan bunuh diri ni, doktor? Okay, alright. So that's also what's interesting, apa yang menarik tentang isu psikologi, sebab semua orang berbeza. Cumanya bila kita buat kajian, bila kita tengok pemerhatian, kita boleh conclude beberapa pattern. Dan walaupun pattern ini sebenarnya kita tak boleh nak generalisekan. Sambil satu contoh, antara pattern yang kita nampak adalah orang lelaki lebih cenderung untuk completed suicide. Okay, maksudnya bila orang lelaki dia bertindak membunuh diri, biasanya perbuatan tu akan sampai end up berakhir dengan kehilangan nyawa. Tapi orang perempuan dia lebih cenderung untuk attempt. Maksudnya dari segi percubaan tu akan lebih ramai statistiknya di kalangan orang wanita. Orang lelaki yang biasanya akan complete
Tapi ini pattern. This does not mean we should be worried more about male compared to female. Kita still kena worry about every single suicide attempt and suicide act. Dan cumanya, bila kita cuba nak memahami ni, kita boleh tengok daripada beberapa perspektif. Pertama, perspektif biologi. Dan tadi saya ada cerita tentang brain. Saya sebut tentang limbic lobe, which is the part of the brain yang responsible for kita punya emotion. And interestingly, kalau kita tengok wanita dan lelaki, dia punya brain structure tu to some extent ada differences, ada perbezaan. Dan perbezaan ni sebenarnya dia ada role dalam fungsi tubuh. Dan contohnya perbezaan orang wanita dia ada kitaran hormon, dan hormonal changes ni boleh influence emotional stage di kalangan orang wanita. Therefore wanita ni dia ada period-period tertentu yang dia berisiko. Dan contohnya waktu menstrual, waktu mengandung, waktu melahirkan anak, waktu menopause. Sedangkan lelaki dia tidak go through proses. So therefore kita tengok pattern dia sedikit berbeza. Begitu juga dengan faktor psikologi. Bila kita ada problem, saya punya analogi, emotional problem ni dia bersifat seperti tenaga. Kalau ada budak engineering, budak fizik, dia mungkin boleh relate. Bersifat seperti tenaga maksudnya dia tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Dia datang dan pergi. So bila dia datang, dia akan transform. Okay, so contohnya tenaga kinetik, dia tukar jadi tenaga bunyi, tenaga elektrik, dia transform. Tenaga tu is still there. So sama juga dengan emosi. Dan sebab tu, bila seseorang contohnya dia kena marah dengan dia. So datang singgah pada diri dia emosi geram. Emosi tak puas hati contohnya. So emosi ni dia kena transform somehow. So ada orang dia akan internalize the problem. Maksudnya problem ni tadi masuk ke dalam. Internalize maksudnya dia start rasa aku ni memang tak guna lah, aku ni menyusahkan company lah, aku ni memang bukan pekerja yang baik lah. Therefore dia jadi sad. So ada orang dia externalize the emotion. Ni semua bos aku tak guna, bos aku ni layak pergi mati, bos ni dah menyusahkan orang dan sebagainya. Jadi externalize the problem. So orang lelaki dia ada tendensi externalize the problem. So orang perempuan dia ada tendensi internalize the problem. So sebab tu kita tengok banyak orang lelaki dia end up tunjukkan masalah emosi dengan tingkah laku. So that's why kalau kita tengok domestic violence, substance use, criminal behavior, so semuanya banyak berlaku kepada lelaki. And bila kita tengok underlying factors dia biasanya adalah stress. Dan kalau kita tengok look up any study, Juvana, young criminal, antisocial personality disorder, psychopath, semuanya ada underlying story yang cerita tentang kena abuse, kena dera dan sebagainya. Dan tapi sebab dia externalize the problem, akhirnya dia jadi bertindak sedemikian. So it's interesting untuk memahami differences ni. There is no right and wrong way, tapi sebenarnya yang patut dibuat adalah kita belajar cara urus dia. And kita boleh transform the problem into something yang healthier. Instead of kita transform dia into another problem. So itu mungkin some thought behind kenapa berbeza antara lelaki dengan perempuan. Okay, so itu another topik yang sangat menarik sebab dia macam lihat dari pelbagai factor ikuti cultural base pun salah satu sebab DSM sendiri pun sudah included aspek faktor-faktor yang sebegitu untuk diambil kira semasa nak bagi diagnosis kepada clients kan. Okay, so doktor macam ni, saya tengok dekat FB Live ni, banyak soalan yang tanya berkaitan dengan faktor genetik ni. Saya rasa kalau kita tak jawab malam ni, mereka mungkin tak boleh tidur ni doktor. Ya. Ya, so ada beberapa orang tanya berkaitan dengan macam mana faktor genetik ni dikait dengan suicidal dan juga macam mana yang faktor-faktor tentang family ni dia kata boleh diwarisi ke? Soalan-soalan macam tu. So mungkin kita mungkin doktor ulang balik ataupun further explain supaya mereka boleh tenanglah malam ni. Sebab I risau juga mereka tak boleh tidur dengan baik malam ni sebab risau sebab kita mention tentang faktor genetik ni kan. Alright, so secara mudah and seperti yang saya sebut dari awal tadi, faktor menyumbang kepada mental illness ni pelbagai. So faktor genetik sebahagian daripada yang menyumbang. Macam mana dia menyumbang? Sebenarnya kita kena faham bahawa mental illness ni dia berlaku
kerana pelbagai faktor. Dia bukan sekadar isu orang ada stres. Antara isunya adalah isu tentang brain vulnerability. Brain vulnerability ni maksudnya structure of the brain itu sendiri menyebabkan orang itu tidak mampu menampung bebanan stres yang lebih berbanding orang lain. And so structure of the brain ni is something yang very biological. Saya ambil satu contoh. Bila kita belajar tentang depression, antara penyumbang kepada depression from theoretical point of view adalah reduction in serotonin. Ada satu chemical dalam brain kita ni nama dia serotonin. So orang yang mengkaji depression dia dapati ada setengah genetic condition yang menyebabkan serotonin punya transportation dalam brain ni defect. Okay, so gene yang bertanggungjawab, gene bukan gene, GNE. So gene yang bertanggungjawab untuk proses serotonin tu defect, maknanya tak normal. Dia menyebabkan orang tu punya brain susceptible, fragile kepada stres yang diwarisi. Tapi dia bukan penentu akhir untuk orang tu dapat mental illness, sebab dia ada faktor yang lain. So contohnya kalau orang tu ibu dia ada mental illness, so dia risiko lebih tinggi. Tapi bila dia hidup maksudnya dalam proses dia membesar, dia ada sokongan yang baik. Contohnya walaupun mak ada mental illness tapi ayah very caring, lepas tu adik-beradik pun okey, datuk dan nenek membantu, dan then pergi sekolah yang baik, tak ada bully, tak ada trauma, tak ada neglect, lepas tu belajar pun dia happy, dia seronok, dan lepas tu financial pun tak ada isu. So there is a possibility dan dia end up sihat walafiat sampai akhir hayat tanpa dapat penyakit mental yang dimiliki oleh ibu dia. And so it's not just about mak dapat mental illness, anak definitely akan dapat mental. Dia apa kita panggil, dia faktor yang ada banyak faktor lain yang juga implicated dalam situation tersebut. Okay, so terima kasih Doktor. So untuk para penonton FB Live, so jangan risau, faktor genetik tu salah satu faktor, ada banyak combination faktor-faktor lain yang Doktor sebut tadi. So that is not the only factor lah yang menyebabkan kita ada mental health issue. Tapi yang penting, macam Doktor awal-awal sebut, 10% maybe from genetic, but 90% in our hands. So kita mampu untuk mengubah, kita mampu untuk membantu diri kita. So saya nampak ramai orang guna cara untuk mementamkan perasaan tersebut, sembunyikan masalah. Sehingga akhirnya bila tak mampu nak handle, dia macam meletup. So bila meletup, dia mungkin guna cara yang tidak membantu, cara yang negatif untuk membantu cope dengan emosi tersebut. So that's why itu salah satu reason lah kenapa kita perlu pay attention terhadap isu-isu sebegini supaya kita boleh mencegah dengan tadi lebih awal daripada situasi getting worse. Okay, so Doktor, kita tahu kalau untuk di Malaysia ni, kalau untuk kes bunuh diri, cubaan bunuh diri ni, dia merupakan satu kesalahan jenayah di bawah kanun kesesaan. Tapi selalunya orang melihat, contoh kan, selalunya sekiranya individu telah melihat bunuh diri itu sebagai satu cara untuk melepaskan diri dia daripada kesemua penderitaan fizikal emosi, so maka bab undang-undang tersebut sometimes mereka tak kisah dah, sebab dia macam seolah-olah kita tak nampak, itu the only way. So apa pandangan Doktor berkaitan dengan undang-undang yang dikenakan, hukuman yang dikenakan untuk mereka yang cubaan membunuh diri ni, Doktor? Alright. So this is a fairly controversial issues jugalah kalau kita bercakap, sebab dia melibatkan another aspect which is legal system. Interestingly, saya sebenarnya Dr. Pau adalah salah seorang ahli jawatan kuasa tetap, jawatan kuasa teknikal pencegahan bunuh diri peringkat kebangsaan. Saya dilantik hujung tahun lepas, tapi disebabkan COVID, we have not been able untuk sit down and discuss anything jawatan kuasa. And salah satu peranan jawatan kuasa ini sebenarnya adalah untuk membincangkan topik yang berkaitan dengan isu inilah. Sebab antara usaha kita di fraternity psychiatry adalah untuk kita advocate decriminalization of suicide, untuk kita jenayahkan tindakan bunuh diri sebagai suatu perbuatan yang dianggap sebagai menjalani undang-undang. So kita kena faham undang-undang itu muncul sebenarnya atas dasar prevention.
Kita tak nak orang simply ada hutang ke contohnya, tak nak bayar hutang, dia threaten untuk bunuh diri. Ataupun polis datang, dia ada buat satu kesalahan jenayah, dia rogol orang ke contohnya, and then the family to make a report, dia pun terus kata, oh I'm suicidal. So that is also another factor yang kita kena look at untuk kita understand kenapa the act was there in the first place. Cumanya now sekarang ni kita dah makin memahami isu psychiatry, isu psikologi dengan lebih holistik, dan kita sepatutnya lebih matang dalam kita mengendalikan isu-isu berkait dengan cubaan bunuh diri. Maksudnya instead of kita lamsamkan semua cubaan bunuh diri dalam kategori yang saya sebut tadi tu, dan kita sekarang boleh cerakinkan kes-kes bunuh diri itu kepada pelbagai faktor. Dan ada orang ada depression, ada orang ada bipolar, ada orang ada stress, ada orang ada social issues, ada orang ada criminal issues. So kita tak boleh nak lamsamkan mereka. And so saya secara peribadi menganggap bahawa kita ada cara lain yang lebih berkesan untuk mengurangkan kes-kes bunuh diri, dan penggunaan undang-undang tu bukan cara yang terbaik. Apa yang kita nak adalah kita acknowledge they have problem, then we bring them forward untuk dapatkan rawatan. Okay, thank you so much untuk yang part undang-undang tu. So banyak sebenarnya perlu kita discuss untuk bahagian tu, tapi it's okay sebab mungkin itu untuk next time, sebab doktor sendiri pun merupakan AJK, mungkin untuk masa akan datang kalau ada peluang kita jumpa lagi doktor kan untuk berkongsi lagi tentang topik-topik sebegitu. Okay doktor, dekat FB Live ni banyak soalan yang ditanya. Saya tengok ada 2 orang tanya soalan yang sama, iaitu related dengan pandangan sinis ataupun stigma daripada masyarakat. Sebab ada yang perkongsian contohkan daripada Syahira, dia sebut tentang dia sudah recover tapi sometimes relapse symptom tu quite normal. Tapi bila dia recover, orang ingat dia memang recover sepenuhnya, tapi sometimes relapse symptom tu datang, memang ada macam contoh ada suicide thinking ideation tu memang biasa bagi dia. So beliau mention kata kalau macam mana bila relapse tu datang, orang tak percaya bahawa dia ni dalam keadaan itu. So orang ingat dia sudah recover sepenuhnya. So apa yang perlu untuk mereka supaya membantu mereka supaya mereka tak ditekankan lagi, sebab selalunya dia macam tabur burden, tabur stress tu disebabkan orang sekeliling tak faham. Okay. Dan saya rasa sebahagian daripada jawapan kepada isu tersebut adalah seperti mana apa yang kita buat hari ini lah, iaitu kita awareness. Sebab kita kena faham orang stigmatize mental illness ni for various reasons. And one of the most common reason kenapa orang stigmatize mental illness adalah kerana kurangnya pengetahuan. And this is something yang sebenarnya kita tak boleh nak salahkan juga. And contoh ada pesakit saya yang kata mak ayah tak faham, ayah saya tak faham saya punya keadaan, mak ayah tak nak faham saya punya itu. And then bila kita look into more detail the situation, mak ayah datang daripada orang kampung yang mungkin tak educated dan sebagainya. So kita tidak boleh nak expect semua orang akan faham mental illness ni macam saya dan Dr. Pau, because we are in fraternity. Semua orang ada different viewpoint about mental illness. Dan mental illness ni kita kena faham yang kita only talk about this di Malaysia ni mungkin dalam 3-4 tahun kebelakangan ni saja. And so 5, 10, 15 tahun dulu, in fact saya pun bila saya nak buat psychiatry as my specialty, orang stigmatize. Doktor nak jadi doktor nak rawat orang sakit mental, and so people don't understand about mental illness. So jawapan saya adalah number one, kita terus bantu untuk orang lain faham. Okay, so kita spread awareness, and that's one of the reason kenapa saya actively involved dalam advocating mental health issues dekat social media. Walaupun sebenarnya penat tak tepat, maksudnya kita pun ada kita punya tugas hakiki, and kita deal with teaching, kita merawat pesakit, and then saya pula deal dengan child and adolescent clinic, so I'm dealing with issues of autism, ADHD, dealing with parents, support group dan sebagainya. And tapi kalau kita sit tight dalam kita punya room saja and do our thing, banyak orang di luar sana akan salah faham, akan tak memahami. And so let's all do our part untuk educate others,
And then bila educate others ni, dia bukan bermaksud kita cakap sekali orang terus faham. Dia akan ambil masa untuk orang betul-betul faham. Just be hopeful, and saya secara peribadi saya positif. InsyaAllah in 5-10 years down the track, people akan start melihat mental illness sebagai something yang prime, and maksudnya something yang bukan lagi pikiran, something yang orang akan letakkan sebagai priority yang penting. Dan antara hikmah COVID-19 sebenarnya adalah people start talk about stress and burden, burnout related to pandemic ni, menyebabkan orang start aware that now I know how those people feel. And bila kita tiba-tiba tak boleh nak kerja, tak boleh nak keluar, now I experience that. And but we all experience the same level of exposure to stress. So just hang in there, bertahan, kita sama-sama cuba educate, and insyaAllah dia akan membuahkan hasil dia. Banyak-banyak doa lah, kalau orang lain di sini kita tak faham, one day they will change. Okay, so let's do our job. Setiap orang peranan masing-masing. Satu hari nanti we can change, we can make a difference. Okay, mungkin saya pick up soalan yang terakhir sebab banyak lagi soalan. Nanti kalau sempat kita tengok go through yang Facebook untuk jawab. Okay, Dr. ada orang, ini tentang biological issue lah. Ada beberapa soalan related dengan hormon ni. Risau pula tentang hormon sebab hormon ni boleh tak menyebabkan gangguan? Macam mana hormon boleh ganggu kesihatan mental? Sebab kalau ikut pengalaman, ada kawan yang didiagnose lah, dia kata didiagnose disebabkan hormon. So mungkin Dr. boleh memberi penjelasan yang lebih. Macam mana hormon itu sebenarnya memberi kesan juga, ataupun sama ada memberi kesan ke, mempengaruhi ke, ataupun macam mana Dr.? Okay, alright. Pun sama juga macam yang saya sebut tadi. Untuk kata hormon problem menyebabkan dia dapat depression, dapat anxiety, that incorrect lah. And maksud we cannot simply equate the two together as simple as that. And selalunya hormon tu adalah something yang mungkin kita panggil sebagai precipitate. Maksudnya dia yang trigger. And contohnya dia dah memang ada underlying problem, ada social problem ke, ada relationship issues ke, and tapi bila datang timing yang tak betul dengan hormonal changes yang ada, benda tu menyebabkan the emotional problem yang ada tu menyebabkan dia lebih heighten, lebih ketara, dan menyebabkan dia trigger untuk jadi mental illness yang lebih serius. Saya tak boleh nak kata yang semua wanita yang ada masalah psikiatri ni ada masalah hormon, dan kita juga tak boleh nak kata semua orang ada masalah hormon tu akan end up dapat masalah mental illness. It's just one of the factors. Cumanya kalaulah sekiranya, contohnya ini kalau wanita, kalau dia tak pernah ada mental health problem, life is okay, tak ada stress, tak ada isu-isu yang besar, tapi bila dia start masuk umur 40, 50, dia start ada emotional issues yang datang dalam bentuk out of normal, out of regularity, and then kita kena be careful tentang isu post-menopausal. But sometimes emotional issues tu boleh jadi tanda-tanda awal post-menopause. And so pergi dapatkan rawatan, jumpa doktor, mungkin doktor akan rujuk ke bahagian gynecology untuk review, dan sebab ada setengah-setengah wanita dia perlu hormone replacement therapy contohnya. So dia bergantung kepada keadaan. So just being aware of kita punya changes in our body, so that we know apa yang kita perlu lakukan. Dan orang lelaki dia tak ada menopause, dia ada andropause. And so kena be aware jugalah. Okay, so saya rasa isu-isu hormon ni masing-masing aware lah tentang perubahan yang berlaku dalam diri kita, sebab dia tak ada satu yang spesifik kata hormon tu mesti semua orang didiagnose tu ada isu hormon ni. So setiap orang kes dia berbeza, cara yang berbeza, rawatan yang berbeza. Okay, so nampaknya masa begitu mencemburungi kita. Kita nak sampai ke penghujung. Okay, mungkin last sebagai rumusan kepada Dr. juga. So boleh tak Dr. kongsikan sekiranya contoh kan, kalau kita identify rakan-rakan kita ada top tentang suicide ideation ke, ataupun percubaan, tingkah laku percubaan untuk cederakan diri ataupun bunuh diri, apakah tindakan yang mereka wajar ambil untuk membantu golongan tersebut? So ini soalan ni kiranya sebagai wrapping out question lah untuk kita punya slot pada petang ni. Dipersilakan Doktor. Okay, alright. Thank you Dr. Paul. So of course,
bila kita bercakap tentang isu ini, and sometimes it does not relate kepada kita secara individu, tapi dia berkait dengan orang di sekeliling kita. So now that we know pasal isu suicide, kita juga nak kena belajar tentang apa yang kita perlu buat untuk bantu mereka yang ada suicide ideation. Dan cuma saya punya nasihat adalah nombor satu, kita kena faham konteks peranan kita. Okay, so setengah-setengah orang bila dia ada sahabat, kawan baik, best friend yang ada mental health problem, dia nampak macam the burden of to make them cured from the problem tu is on their hand. And jadi menyebabkan kita jadi pressure, kita jadi tertekan. Dan kita kena faham bahawa semua orang ada peranan dia yang tertentu. And so, doktor yang merawat ada peranan, ahli keluarga ada peranan, lecturer ada peranan, kawan-kawan ada peranan. So, kita main peranan berdasarkan kita punya limitation. Kalau tak nanti, kita yang akan jadi tertekan. So, instead of one person with mental problem, dia jadi dua orang pula yang jadi mental problem. Di BFF tu dua-dua jadi dapat mental problem. So, secara umum, kita punya peranan, dan saya selalu guna konsep PHA lah. And so 3L, look, listen and link. So ini peranan yang paling fundamental, paling asas. Tak boleh buat benda lain, 3L ni pun kalau kita laksanakan, dan insyaAllah dia boleh memenuhi sebahagian tuntutan yang kita boleh buat. So L yang pertama, look, maksudnya kita perhatikan, monitor, ambil tahu, tengok-tengok, tanya khabar. So ini penting, supaya mereka ini tak rasa terpinggir, tak rasa bersendirian. Nak tengok apa, nak monitor apa, ini yang kita kena ambil tahu tentang apa tanda-tandanya, apa dia simptom-simptomnya dan sebagainya. L yang kedua is listen. And so L yang kedua is listen, bukan lecture. And so kita kadang-kadang ada tendensi untuk nak berletter, nak menasihati, nak bagi kata-kata hikmah. Dan sebenarnya that's not what needed. Yang diperlukan adalah set of ears untuk kita mendengar. And so kena belajar cara mendengar yang baik. Alright. And so bila kita dengar, peranan dia dua. Satu, mendengar tu sendiri terapeutik. Maksudnya bila orang tu boleh luah and dia rasa lapang. Okay. Peranan yang kedua mendengar adalah daripada mendengar, kita boleh identify areas yang kita boleh bantu. And contoh, dia suicidal. And tapi bila dia bercerita, daripada cerita tu, kita dapat gambaran rupanya isunya adalah isu keuangan contohnya. So maybe bantuan yang sewajarnya kita bantu dia adalah kita bantu dia secara praktikal. Ataupun mungkin isu dia adalah isu belajar. And then mungkin kita boleh bantu dia bawa jumpa lecturer, sit down untuk cerita tentang macam mana nak tukar course tu, macam mana nak revise result ke, whatever that is. Maksudnya dengan mendengar tu kita boleh tahu apa yang kita boleh bantu. Dan L yang ketiga adalah link. L-I-N-K, link yang bermaksud now that we know what the problems are, dan kita boleh bantu untuk connect dia dengan orang yang boleh bantu untuk selesaikan dia punya masalah ataupun at least untuk help dia out of the situation yang dia ada. So itu penting untuk kita jadi kawan yang orang kata apa, supportive dalam konteks mereka yang diuji dengan isu berkaitan kesihatan mental. Okay, so maknanya untuk rakan-rakan ataupun penonton di FB Live Pusat Kaunseling ni, so be aware lah macam mana cara kita nak bantu kawan-kawan. Dr. Rozana Izam mention tadi related dengan intervensi ataupun pendekatan psychological first aid itu merupakan salah satu yang kita boleh belajar. Sebab psychological first aid bukan sahaja untuk mereka yang profesional. So you berminat, you nak belajar as long as you terima training daripada mereka yang pendahulu. So for sure you boleh practice BFA tu, iaitu look, listen and link untuk membantu rakan-rakan di sekeliling kita, ahli keluarga kita, untuk membantu mereka ketika mereka berada dalam krisis emosi. Sebab Dr. Beda mention tadi yang bahayanya impulsif. So bila impulsif ni dia kecenderungan tinggi ke arah tindakan. Kita akan ambil tindakan yang tidak rasional tu, mungkin cedera diri ke ataupun cubaan bunuh diri. Okay, so I nampak sebenarnya banyak lagi soalan kat Facebook Live ni. So saya harap untuk penonton kat sana, kat luar sana, teruskan menyokong mengikuti program Pusat Kaunseling. So saya harap untuk setiap, terutamanya warga UPSI, tak kisah staff ke,
tak kisah dia students ke ataupun community, sekiranya memerlukan seseorang, awak perlukan someone untuk berkongsi, awak perlukan seseorang untuk mendengar, so bolehlah cari seseorang yang you rasa percaya. Jangan cari orang yang tak percaya, bila cerita nanti jadi isu lain pula. So itu sangat penting. Cari orang yang anda rasa boleh percaya, boleh membantu, boleh mendengar awak. So dari situ untuk bantu awak uruskan semula, belajar cara coping yang strategi yang sesuai untuk bantu kita cope. So ingat, tak ada satu cara yang spesifik kata boleh one size fits all. Itu tak ada. So kita kena sentiasa untuk mempelajari tentang diri kita, mempertingkatkan kemahiran kita supaya untuk membantu diri kita. So setkan itu sebagai satu matlamat untuk tahun 2021. Stop my suicidal mind is not only saving yourself but also you save other people's life. So we can do it. Okey, terima kasih kepada Tota sebab banyak berkongsi dengan kita petang ni maklumat yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita Tota. Okey, so saya kembalikan slot ini kepada MC kita pada petang ni. Dipersilakan MC. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga dengan perkongsian ini menjadikan kita lebih cakna dengan orang sekeliling kita yang berhadapan dengan isu kesihatan mental. Dalam erti kata lain, kita jaga kita. Dengan berakhirnya forum sebentar tadi, maka berakhirlah program webinar The New Me in 2021 Stop My Suicidal Mind pada hari ini. Sebentar lagi akan dikongsikan QR scanner untuk maklumat lanjut berkaitan program hari ini. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa dan yang buruk itu disandarkan kepada kelemahan diri saya sendiri. Majlis hari ini diakhiri dengan lagu Cemerlang Bersama. Terima kasih, Daun Keladi. Program mendatang bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademi dan akhlak terpuji, seimbang dan gembira. Engkau dan aku, mereka berpadu, mewarna cinta yang sama. Tanganku, lakukanlah segera. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI, puncak bersama.
Okey, ini mungkin maklumat lanjut kepada para penonton dekat FB Live Pusat Counselling di mana sekiranya ingin mendapat maklumat lebih lanjut apa yang dikongsikan oleh Dr. Nizam tadi, so boleh scan QR code yang ini untuk dapatkan maklumat nota-nota yang Dr. kongsi dalam Google Drive ni. So boleh dapatkan maklumat lanjutlah berkaitan dengan perkongsian umum daripada Dr. tentang kesihatan mental, penulisan yang Dr. pernah buat dan poster-poster yang berkaitan. So boleh para penonton boleh scan QR code ni untuk bacaan masing-masing untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Untuk QR code kehadiran, so jangan risau, maklumat tersebut akan kami edarkan dekat FB Live. So sekiranya sesiapa yang belum daftar, boleh teruskan daftar lagi. So kami akan bagi extra masa kat situ untuk you all daftar untuk kehadiran pada hari ini. Sekian, terima kasih.